Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sama-sama kita buka kuliah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah pada petang ini kita baca fiqh insya-Allah. Bulan lepas ni kita baca tafsir dah. Jadi bulan ni kita insya-Allah kita akan baca fiqh. Muka surat berapa kak Qada semayang. Qada semayang tu baca dah tau. 51. Kita tengok. Petua tak supaya menunaikan semayang. Baca dah. Ilmu sebelum semayang baca dah rasa. Dah, ilmu sebelum semayang baca dah. Banyak enggak tanda mak Kuliah banyak. Kubang bujuk ada, panggu binja ada. Berilmu sebelum semayang kita baca dah. Kita baca tajuk ni lah. Perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum semayang. Dah. Boleh? Tak ada lagi nota tu. Tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum solat. Segala perkara yang ada hubung kait dan menjadi wasilah bagi mensahkan ibadat semayang adalah wajib diketahui lah. Jadi pengarang kitab ni kata apa-apa sahaja perkara yang nak suruh semayang kita tu sah, kita wajib belajar dan dipelajari seperti hukum bersuci dan segala kaitan dengannya lah. At-taharah, hukum bersuci penting. Andainya seseorang tidak mengetahuinya, nescaya ibadat sembahyangnya akan terdedah dan terancam oleh batal atau cacat. Kalau kita tak tahu at-taharah, bab bersuci, kalau kita semayang, bimbang semayang kita tidak sah, tidak sempurna. Yang pertama sekali perkara yang wajib kita tahu sebelum kita semayang benda bersuci. At-taharah, bersuci. Erti bersuci, bersuci pada bahasa bererti membersihkan. Membersihkan tubuh badan atau sesuatu dari kekotoran. Apa makna bersuci dari segi bahasa? Membersihkanlah. Membersihkan tubuh badan atau sesuatu dari kekotoran. Sama ada kekotoran itu hissiyun. Apa makna hissiyun? Yang boleh didapati oleh deria seperti darah. Boleh kita tengoklah. Kekotoran tu sama ada berbentuk hissi. Hak benda boleh tengok. Contoh dia benda darah, mutah, tahi dan lain-lainnya lah. Ataupun kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi ni hak tak boleh tengok. Ada kotor tapi kita tak nampak. Seperti berhadas kecil dan juga berhadas besar. Ada segi nak tengok tu kita tak boleh tengok lah. Walaupun kita kecil tu boleh kecil. Hadas besar kita mandi kita tahu. Hadas besar ni jima, haid, nifas, keluar mani tau. Kita tahu benda tu tapi kita nak tengok tak ada kesan.
Tak ada tapak-tapak pada badan kita, tapi kalau ada darah pada badan kita, kita muntah benda tu kita dapat tengok dengan mata kasar. Dari segi maknawi tu makna dia najis, tapi dari segi maknawi kita nak tengok itu tak nampak tengok. Bersuci pada syarak ialah mengerjakan perkara-perkara yang dengannya dapat mengharuskan semayang. Dari segi syarak, bila kita bersih kita boleh semayang, iaitu seperti menghilangkan najis, berwudu atau tayamum dan mandi wajib. Hukum bersuci. Bila kita baca bab bersuci ni, apa hukum dia? Hukum bersuci ni muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajib. Bila kita ada kekotoran, bila kita ada najis pada badan kita, bila kita nak solat, maka wajib kita bersih kekotoran tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Allah Ta'ala tak akan terima ibadat sembahyang yang ada kekotoran, sama ada najis, hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun apa-apa saja. Ada darah, keluar darah, tak? Maksudnya Allah Ta'ala tidak terima. Rawahu, hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan juga Tirmizi. Hikmah bersuci. Yang pertama, Allah kasih. Hikmah bersuci, apa kelebihan hikmah? Yang pertama sekali, Allah kasih orang yang bersuci. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222, maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci. Nombor 2, bersuci sebahagian daripada iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Suci lah, kena bersih. Tak bersih. Kita sebagai orang Islam pun kena bersih. Bersih badan kita, bersih tempat duduk kita, tempat tinggal kita, rumah kita. Tak semuanya kena wajib kita jaga kebersihan. Sebab syaitan suka duduk dekat rumah yang kotor. Bukan saja tikus kita tengok suka duduk. Tikus suka duduk, lipas suka duduk. Tak, kalau rumah yang tidak bersih, bawah ke bawah hanya kali ular pun suka duduk. Atu pun suka duduk, jin. Sebab tu bila pergi bomoh, Tok Bomoh kata ada duduk bomoh. Ada duduk bomoh kat tiang. Cari ya, lihat tu, setiap bucu tiang tu ada. Kita pun pergi cari juga, temu khanda, temu paku, macam-macam lah. Dengar sangat Tok Bomoh kata tau. Jadi subhanallah. Yang ketiga, muslimat menghindarkan perasaan jijik. Hikmah kita bersuci, memang jijik kotor. Tak, kalau kita pergi kedai makan, kita pertama sekali kita nak tengok kebersihan. Bukan saja kedai tu bersih, orang pun bersih juga. Kalau main ke kedai, main tu orang kedai tu hitam letung juga tau. Kalau awak waktu cana kibar tu kok perlu benenek, kita nak makan, doakanlah. Lepas tu Tuhan suruh kita tengok kebersihan tu wajib dalam Islam. Okey, yang ketiganya dia kata, yang keempat, menjaga kesihatan dan menghindari daripada penyakit. Makna jaga kebersihan. Lepas tu nak kalau kita duduk hospital suka tau. Suka gua nak cadar tu tiap hari saling. Siapa kita kata dak ayo saling, kita nak cadar nila je. Dah bosan sangat kan cadar salah tau. Kan saling cadar. Kita pula minta dak ayo saling kita nak pakai cadar ni buat apa? Sebab kita tengok comel lagi. Macam kita pergi homestay ke? Kalau kita pergi homestay ke Allah comelnya dak. Kalau pergi hotel ke comel, dak comel buat apa? Mau berapa kali bersih. Dah rumah kita sebulan kali wujud nak rasa cadar. Tak, masuklah bilik kau hapok, ya bang.
Sebab apa? Basuh cadar 3 bulan sekali. Nak tak ada tok lelaki dah ni lagi sedap mak muai. Tidak seorang. Dulu ada tok lelaki, dak boleh tok lelaki marah, tok lelaki kata menapa busuk-busuk ni. Basuh juga. Lah ni tak seorang. Jadi maksudnya kita kena jagalah. Kebersihan kena jaga. Sebab tu Islam disuruh kerak bulu hari-hari dak. Maknanya kuku panjang. Bukan kita bimbang bila kuku panjang ni bukan saja kekotoran ada celah kuku. Kita bimbang tak serak air semayang. Kita ni bukan rajin nak korek-korek ambil air semayang, pakai ambil gitu je. Padahal kuku panjang tau. Tak masuk pun air wuduk ni, maka tak sah wuduk kita. Bila tak sah wuduk semayang, jauh lagi lah nak sahnya. Kemudian kena jagalah kesihatan. Sebab tu bukan kesihatan dari segi kebersihan saja. Hak nak keluar air tu daripada mana. Sekarang ni muslimat kena beli air, hak beli air mineral, kalau boleh beli air gau lagi baik. Kita beli produk muslim. Banyakkah kita guna air mineral hak buatan non muslim. Lah ni alhamdulillah kita tengok ada keluaran Faiza. Beli ya muslimat. Kita kata payah Ustaz Zahir, payah tak payah biar cawangan ambil cakna. Ataupun masjid kan ambil cakna letak debak orang nak beli, ambil tinggal piti situ. Contoh. Sebab kita mudah nak air tu dah pun buat, dah esok dah kita. Tak. Dok nama holy water je. Air suci je. Kita pakai minum belaka. Dapat jumpa benda tegak juga. Padahal kita lupa. Mana-mana benda gitu yang kita tak jaga daripada segi makanan. Sebab tu hati kita payah ni. Jadi kerah hati, kerah pedar kata tu. Okey. Yang kelima, membezakan antara manusia dan binatang. Ni tu sekali. Tak. Mana nak beza antara manusia dan binatang. Binatang tak apa, tidur situ, berok situ, makan situ pun. Kita manusia ni tak seperti binatang lah. Kita mesti bersih, wajib jaga kebersihan. Yang keenam, sesuatu tanda keistimewaan agama Islam yang lebih menitik berat tentang kebersihan. Bukan hanya setakat zahir sahaja, malahan hingga kepada kebersihan batin. Kebersihan batin ni benda muslimat. Kebersihan batin ni apa? Dalam. Pertama sekali hati. Hati ni kena jaga. Barang pertama sekali kena jaga hati. Sebab tu jangan suka banyak. Nabi kata mati hati, gelak hati. Tak, jangan suka banyak. Bila suka banyak jadi hati mati. Tumitul qalbi, hati mati. Sebab tu antaranya tak boleh suka-suka sangat. Dulu kau tengok cerita Pimai-Pipai yang satu pun suka. Tak tengok cerita benda dulu suka. Saya ayat ke muslimat, saya tak erti nak suka tengok cerita gitu. Bagi saya tak kelakar. Bukan sekarang daripada kecil lagi. Tengok benda gitu, tak kelakar. Tapi kita tengok orang lawak, raja lawak tu kok suka tu kok siapa ketubik, siapa kecabut gigi pesu. Suka dak lalu tengok raja lawak. Tak benda-benda macam tu tak boleh. Hukum buat orang suka berdahat-dahat juga berdosa. Okey. Kemudian yang ketujuh, terpelihara maruah diri. Orang bersih, orang kenal. Tak, orang kenal kita. Amat malang sekali. Biasalah Ustazah ni orang masyarakat tak. Biasa kita ada program ziarah, kita ziarah lah. Kita ziarah ni subhanallah. Dahlah rumah kecil. Bukan kita marah rumah kecil. Tak, kita tak marah rumah kecil. Bagi kita orang susah biasalah. Tapi bila masuk dalam rumah tu, dengar air kecil, tikuhnya bang, dengar. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana nak dapat keberkatan rumah macam ni? Tak bersih langsung. Tu dah tengok dapur dia guna kain berkubak-kubak. Muslimat kita dah urut lagu mana pun kain tu tak boleh lipat pun biar duduklah baku. Melambok ke dari dia jual baku. Muslimat dah piti melambok belilah. Dah. Bawa kata sibuk Ustaz Zahid tak nak cara kita ni memang sibuk sakmo. Sibuk ni di bibir mulut, duduk saja tak sibuk, duduk dah akhir je sibuk lalu. Nak baca Quran sibuk lalu, ada masa lalu. Tapi duduk cengok, lambo, duduk atas sofa, ada masa. Tapi sebut je nak baca Quran, ada masa Ustaz Zahid? Sibuk. Inilah manusia. Na'udzubillah muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kebersihan dalam sembahyang adalah suatu adat kesopanan terhadap Allah yang Maha Agung. Sebab tu kadang-kadang kita nak maya sejid ke main giau. Pakai kain sembahyang ni hak paling comel, pakai kain sembahyang nak asal sejid. Tapi di rumah mak kain maya penuh tak lalak. Hapok bang. Dia sudah maya pakai bubuh atas jadah lipat. Allahu akbar.
Padahal sepatutnya kita kena jaga sebab kita nak menghadap Allah. Secantik-cantik pakaian kita pakai, betul tak muslimat? Bukan nanti nak bagi sejik, kita nak pakai comel. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jagalah dari segi at-taharah, kecantikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tu comel, dia suka benda yang comel. Tak makna kita biar. Kita buat sesuatu tu kita menggembirakan. Dan ibadat kita pun rasa subhanallah. Kalau nak pergi sejik ni ada semayang khusus. Ni kan semayang sejik Kalau nak pergi sejik kan semayang ni Tapi nak pergi rumah apa perak. Jangan buat gitulah. Kita maknanya semayang kita mana-mana. Tapi kata Ustaz Zahir duduk rumah dah apalah, buruk sikit pun dah apa. Buruk sikit tu dah apa. Tapi biaya betul-betul tebal. Dok, ni kau akan semayang nipis siang. Nipis siang. Jadi maksudnya kita kena jaga betul-betul musim ibadat ni, semayang kita ni bukan semata kita semayang semata-mata, tapi kita nak semayang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian jenis-jenis najis. Yang pertama, bersuci yang dikehendaki oleh syarak ada dua jenis. Yang pertama, bersuci daripada najis zahir yang meliputi badan, pakaian dan tempat lah. Bersuci yang kedua, Islam nak apa? Bersuci daripada najis zahir. Hak tengok. Dari segi benda dah kita nak bersih. Dari segi badan kita. Badan kita lah, tubuh badan kita. Tak? Kena mandi pada kurang berapa kali muslimat mandi? Muslimat mandi berapa kali sehari? Ada setiap kali nak semayang Ustaz Zahir kita mandi, segar badan. Mandi pun jangan membazir. Tak? Jangan kita membazir mandi. Kita kena maksimal lah. Penggunaan air tu minima, menggunakan air kena pandai-pandai menggunakan air. Tak? Pakaian kita kena bersih. Dok gosok pun tak apa lah ni, banyak baju tak ada payah gosok. Kita beli lah baju tak payah gosok lah ni. Dalam TikTok tu berlambuk. Pitih je dok dan ambak. Tau? Pasar raya dalam TikTok banyak dah ni. Mocik-mocik ni depan Ustazah ni, jangan main ni, baju di mana TikTok Ustazah? Anda kita dah beli TikTok. Ustazah alhamdulillah rezeki Tuhan bagi semua. Jarang beli kain pasang sebab dapat hadiah daripada orang. Jadi banyakkan baju-baju yang kita buat tu rezeki Allah Ta'ala bagi. Muslimat bagi. Ada belakang orang bagi ke saya baju. Jadi buat lagi semua mahadik. Allah banyak sungguh baju. Dia kata, dah rezeki orang beri. Kadang-kadang uwi kadik tak bagi tak. Dah, alhamdulillah. Dah comel ke comel pun alhamdulillah kita pakai belakang tu buat belakang baju. Okey. Rezeki. Lepas tu tempat. Tempat. Nak semayang. Rumah kita ni biar ada sudut tertentu untuk semayang. Jangan semayang ngata rawa sekali. Biar ada sudut tertentu. Dalam rumah kita buat tepi, tak apa tempat orang duduk lalu lalang. Kita buat tepi, kita letak sejadah, kita letak apa, ataupun kita beli benda gini tak. Dalam Shopee banyak, kita beli hadang sikit. Tempat kita semayang, tempat kita bersujud. Jangan pakai pergi lalu, pergi mari tak. Kita pilih tempat yang baik. Kalau rumah kita ada bilik lagi baik. Ni rumah kita tak ada bilik khusus untuk semayang. Tak apalah. Kita buat satu sudut untuk kita semayang. Di situ sejadah kita apa situ. Tak. Rumah kita tak ada orang pergi mari, tak apa. Macam rumah Ustaz Zah ni, tak ada lah bilik, tapi ada sudut untuk semayang. Ada sudut untuk semayang. Sebab rumah kita orang tak pergi mari. Sebab tuan rumah tak ada rumah, nak pergi orang mari mana? Orang tengok kereta tak ada rumah Ustaz Zah, dah nak pergi mana? Hari terbuka adalah air raya. Muslimat kalau nak pergi jalan kot, biasa air raya. Hari terbuka dari raya ketiga tu, Ustaz Zah buat rumah terbuka, muslimat pergi lepas ni insya-Allah. Kalau nak pergi hari biasa tak ada rumah, saya cari sebab malam siang program. Malam ni ada program pula kat Tepuh. Okey, ni sibuk tak. Hujung minggu ke Mamang. Habis Terengganu kat kita pergi ke petang pergi ke Mamang. Pagi kat kita petang pergi ke Mamang. Tak apalah. Kita jihad tak. Orang Palestin jihad dekat dia siapa mati ramai tak, 10,000 lebih mati. Kita jihad gitu lah. Muslimat tak boleh nak pergi pitih ambil weh ambil bagi pitih ni RM10 belanja orang makan. Tak ada banyak. Tak. Kita tak ada banyak. Kita tak ada pitih kau nak pergi banyak, tapi kita nak dapat pahala jihad tu. Orang minta je dana, pilih PRK. Tak apa makcik nak pergi ni, ambil lah makcik ada RM50 ni, beri ke anak-anak tugas. Allah besar muslimat. Pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bincang ni tepatlah, jagalah. Saya harap sangat muslimat yang dirahmati Allah,
kita jaga persekitaran rumah kita. Bak orang kita ni kurang sikit bak kebersihan tu dok. Kurang dok kebersihan orang kita. Patutnya kita kena jaga kebersihan. Rumah tak comel pun tak apa. Tak, kita pun bukan daripada rumah comel. Dulu kita ingat zaman muda-muda, zaman kecil-kecil kita duduk pondok je. Rumah kita rumah pondok je musim air. Kalau hujan kot nitik, air atas hidung, atas mulut, nganga mulut kat air hujan. Sohnya nak ayat zaman dulu tak. Nak boleh kesenang ni je. Alhamdulillah Tuhan beri rezeki. Senanglah sikit, nak kata senang sangat tu dah syukur alhamdulillah. Orang dia senang sangat. Setakat kita ada, setakat rezeki kita ada Tuhan beri, alhamdulillah. Tapi kita tak ambil rezeki kita duduk dengan kita saja. Nak kita dalam perjuangan ni, kita banyak nak guna duit-duit. Jadi kita labur. Dak, maknanya di Palestin kan. Nak buat bina apa muslimat? Nak bina hospital balik. Malaysia kita buat perjanjian sanggup nak beri duit sumbangan untuk bina hospital. Jadi kita jangan rasa sayang. Jangan rasa sayang. Sebab apa? Sebab tempat-tempat yang kita bina dengan duit sedekah kita, hak itulah pahala mengalir kita duduk dalam kubur. Dan ni orang duduk dalam kubur ramai dah musim air. Cuma kita tak apa masa kita duduk dalam kubur. Tunggu orang ni mati belaka. Ada semua orang mati tiap-tiap hari. Tu gelera orang, siapa masa gelera kita mati? Ke guna muslimat? Adakah kita tahu dah kita nak mati, kita kosong saja, kita buat sesuatu yang beri jaminan kepada kita. Harta kita tinggal banyak pun tak ada benda ke? Jadi harta anak lalu. Bukan kata tak memberikan anak, tapi maksud sekarang ni ada peluang, ada ruang untuk kita tinggalkan. Maknanya sedekah kotun jariah tu kita buat muslimat. Kita labur walaupun sikit walaupun banyak. Biar kita lalu sejak ni dulu ada piti hamba sekat ni 50 ya, je tak banyak. Tak bab kita usia kali 2 ya, kali 3 gay. Kita tak ada piti nak banyak macam orang. Tapi subhanallah, kesan pahala esok Allah terlalu banyak. Kemudian bersuci daripada hadas yang merupakan kekotoran maknawi yang ada pada badan sahaja, iaitu hadas besar, hadas kecil lah, yang ada pada badan. Tapi tak nampak kita kecil, lepas kita kecil tak nampak tau kesan yang ada pada badan kita. Apa saja-saja, maknanya hadas besar pun tak nampak juga. Pembahagian jenis hadas. Hadas ada 2 jenis. Hadas ada 2 jenis. Yang pertama, hadas besar. Hadas besar ni berlaku dengan sebab keluar mani. Air mani tu tidak najis muslimat. Air mani tidak najis. Tapi kalau dia keluar, kita wajib mengangkat hadas besar. Itu berbeza dengan air mani. Air mani tak najis. Okey. Yang dikatakan hadas besar tu bersetubuh. Bersetubuh ni suami isteri. Walaupun bila bertemu saja 2 kemaluan antara lelaki dan perempuan, walaupun tak keluar air mani, wajib dia mengangkat hadas besar. Kemudian keluar darah haid. Wajib mengangkat hadas besar. Kemudian darah nifas. Orang tanya pula, Ustaz Zahir, dah darah ni? Dah darah apa? Darah nifas. Sebelum darah nifas tu darah dia? Darah dia? Darah wiladah. Memang darah wiladah pun kena mengangkat hadas besar juga. Tapi selepas darah wiladah kita ada darah nifas. Orang kata Ustaz kena mandi juga ke wiladah, mengangkat wiladah? Tak perlu mandi. Hadas besar, tak terangkat hadas besar. Tak, kita mandi wiladah tapi lepas pada tu ada darah nifas. Jadi tak terangkat. Tujuan kita mengangkat hadas besar, tujuan kita mandi tu sebab kita nak beribadah. Itu tujuan. Orang tua-tua kata tak boleh kena mandi. Memanglah orang tua-tua kata lepas beranak mandi segar badan gitu je. Tapi untuk mengangkat hadas besar, hadas wiladah tak perlu. Tak, sebab dia ada pula lepas daripada tu darah nifas. Beranak atau keguguran. Beranak lah. Orang beranak ataupun orang gugur. Sebab tu status orang gugur, kalau dia tahu dia mengandung, dia disahkan oleh bidang ke, oleh doktor ke bahawa dia mengandung, maka darah yang keluar lepas pada tu adalah darah nifas dengan syarat keluar belaka dah. Kalau orang gugur gitu kok keluar belaka dah. Keluar belaka dah sarang-sarang dia tu kutubik darah, maka itu adalah darah nifas. Walaupun sikit muslimat. Tak, walaupun sikit. Cara bersuci dari hadas besar ialah dengan mandi wajib. Yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil ni berlakunya apabila batalnya wuduk. Batal wuduk, hadas kecil lah. Tiada air sembahyang, iaitu tak ada air sembahyang. Cara bersuci dari hadas kecil ialah
Dengan berwuduklah. Kalau kita kecing, kita basuh dulu, kita bersih dulu dah. Kalau keluar keputihan, basuh dulu. Basuh dulu kemaluan kita tu. Setengah orang kata, dia kata Ustaz Zahir, kita tak ayat, kita tak basuh pun dia kata. Tak, kita buang. Orang muda biasa dia pakai seluar, dia pakai panty liner. Pun dia kata Ustaz Zahir, dia buang je panty liner tu, dia tak basuh pun. Tak boleh lah. Bila dia tak basuh, berarti najis tu ada pada kemaluan dia. Jadi bila dia berwuduk, sah ke tak? Tak sah. Tolong tegur, tolong khabar kepada anak-anak muda kita yang pakai panty liner. Dia kata tak apa dah, dia masuk tanda. Dia buang saja panty liner tu, dia pun pakai seluar balik. Tak ada masalah, seluar tu tak kena najis. Tapi kemaluan tadi, keputihan tu dia lekat pada panty liner tu, pada model cek. Panty liner ni model cek. Tak, maka dia kena pada kemaluan kita, dia kering situ, maksudnya kemaluan tu ada najis, maka kena basuh lah. Tak, basuh dulu barulah berwuduk. Kemudian dia kata alat-alat untuk bersuci. Alat-alat untuk bersuci ada 4 jenis. Untuk bersuci ada 4 jenis. Yang pertama air, tanah untuk tayamum ketika tiada air atau tidak dapat menggunakan air bagi berwuduk atau mandi wajib. Sebab tayamum ni bukan nanti tak ada air saja. Tapi orang accident, tak boleh nak guna air, kena ia tayamum lah. Kena tayamum lah, ganti daripada berwuduk. Nak mandi wajib kita kok tak ada air. Tak ada air, kena tayamum lah. Tayamum gua ni Ustaz Zahir, nak golek atas pasir ke? Dah. Tayamum berapa? Anggota tayamum ada berapa? 2 je, muka dan 2 tangan. Dah. Rukun tayamum dia ada 4, niat, sapu muka, sapu tangan, kemudian tertib. Walaupun kita, sebab baru ni ada soalan daripada hospital. Dia kata Ustaz Zahir, kakak ni dia nak mandi wajib, tapi tubuh dia ni tak boleh kena air belaka. Dah accident teruk. Dah terkakang gitu. Dia nak mandi daripada haid lah. Kata tayamum lah. Tayamum lah. Dah nak mandi wajib pun, ya tayamum. Tak, sebab kita tidak boleh menggunakan air. Kita tayamum lah dulu. Balik kat kita mandilah. Tak. Dia kalau tak mandi pun sah dah. Tak sah dah. Ada masalah dah. Sesah dah. Sebab dia tak boleh guna air. Yang ketiga batu. Batu dan barang yang pada maknanya iaitu setiap benda yang keras. Benda yang keras. Dengan syarat dia kata suci, kesat. Lagi dapat menanggalkan najis seperti kayu dan seumpamanya, serta tidak dihormati untuk buat istinja lah pada hukum syarak. Apa dia? Maksudnya benda yang tidak dihormati untuk buat beristinja pada hukum syarak tu. Nota kaki bawah tu kata benda yang dihormati pada syarak ialah makanan. Nak ambil roti, nak istinja tak boleh. Roti kan kasar. Tak nak ambil roti, nak buat kupak-kupak macam tu. Tak boleh. Haram sebab dia adalah makanan tulang. Tulang. Tak boleh tulang untuk istinja sebab apa? Kerana ia makanan jin. Sebab tu kita kok makan tulang sampai habis, tulang sum-sum. Berilah tahu kencing jin nak makan kok. Tu sebab makan tulang sampai habis dalam tu dia cari orang yang makan tu. Tak, dia singgah orang tu, dah. Makanan dia habis orang makan. Aku nak pergi ambil orang ni pula itu. Tak. Buku-buku agama Islam dan apa-apa yang tersebut nama Allah, nama malaikat dan juga para nabi. Kita kena hormatlah. Ada ketah-ketah ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nama-nama nabi dan nama-nama malaikat tu kita tak payah buatlah. Lepas tu ketah jawi kita tengok molek, walaupun ia bukan ketah ayat-ayat Al-Quran, tapi jawi kita bimbang ada Allah dalam tu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok betul. Sebab tu kita hormat orang Islam ni bagus. Tak ketah jawi, walaupun ketah jawi kita tak buat dah kesat apa. Kita bimbang takut ada nama-nama malaikat, nama-nama nabi tak, nama-nama Allah. Sebab itulah kita orang Islam ni memang beraluh bagus. Kita beraluh dari segi tu bagus. Kemudian yang keempat, bahan-bahan penyamuk untuk mencuci kulit belulang. Binatang yang mati selain daripada anjing dan babi. Binatang musimak. Kalau lembu, kulit lembu, kalau kita sembelih kita tak perlu samuk dah. Sebab kita sembelih dah. Faham tak? Bila lembu mapu, kena langgar dia kereta mapu, kita pun boleh ambil kulit dia. Kita samuk kulit dia. Boleh guna. Faham tak? Okey. Jenis air ada
4 juga bahagian. Jenis-jenis air yang pertama, air yang suci lagi menyucikan, tidak makruh menggunakannya, iaitu air mutlak. Jenis air yang pertama, air mutlak. Air mutlak ni dia suci lagi menyucikan. Air itu sendiri dia suci dan kita boleh buat bersuci. Nak basuh kecing, nak basuh berak, nak berwuduk. Itu maksudnya. Dia suci dan boleh digunakan untuk menyucikan. Itu air mutlak. Air mutlak pula dia ada 7 jenis. Iaitu air laut. Air laut walaupun masin dia air mutlak tu. Boleh kita nak berwuduk dengan air laut, boleh. Yang kedua, air sungai. Air sungai lah. Air telaga. Dah. Air hujan. Sebab tu air hujan, kalau kita tak ada, kita boleh minum. Kita boleh minum, kita boleh buat basuh. Kita boleh lah ke? Dengan syarat, jangan kita celup dalam. Kalau dia sikit, tak boleh celup lah. Tapi kalau dia banyak, lebih 1 kolah, boleh lah. 1 kolah pun, nisbah dia bukan besar sangat. Dia akan disebut di sini. Kemudian lagi dia kata, air mata air. Muslimat kena duk mata air. Biasa kalau budak-budak kapur macam saya ni, kalau musim-musim tu kita tengok dekat tanah tu, dia tu bok. Tu air mata air tu. Biasa orang-orang kampung kan, dia nak gali telaga, dia tengok kat mana ada mata air. Dia gali telaga. Air mata air tu pun kita boleh juga. Nak minum, nak berwuduk ke apa, boleh sebab dia air mutlak. Air embung. Air embung. Air embung. Kadang-kadang tak ada air, ada air embung di kereta kita, boleh kita ambil. Kita ambil Nak berwuduk ni dok nanti air banyak. Nak air banyak dah. Letak sikit atas tangan kita, tapi jangan kita akak. Kita seterik. Tak apa dah. Air tu kita nak berwuduk air sikit, kita seterik je. Dok kita mari kosokkan ni. Dok nanti air banyak. Ni pun ni 2 kali boleh berwuduk ni. Kalau jimat 3 kali ni. Nampak so ni. Kita dak pandai penggunaan buat kita kaya air. Kalau pergi pada pasir barulah tahu. Air banyak ni jadi nak basuh berak, nak basuh kecing agak-agak guana muslimat air. Dah. Sebab tu kadang-kadang kita kena latih kat diri kita. Sebab tu kalau kita musafir, kita nak segadah nak bawa air. Dah. Kecil-kecil sikit-sikit sudahlah basuh-basuh. Negak basuh bu macam air sungai. Atau orang duduk belakang, orang pergi apa berak dalam luar. Tunggu kita duduk datang dah. Kita pandai-pandai. Bila musafir kena pandai-pandai belajar diri susah attack. Jangan belajar diri senang saja. Kemudian lagi, air embung, air beku atau air salji. Air beku, air batu, ais. Tak. Air salji. Bolehlah air salji. Tapi negeri kita ni tak ada air salji lah. Yang kedua, air suci lagi menyucikan. Tetapi makruh guna. Air tu bersih. Air tu boleh buat guna, tapi dia makruh. Sebab apa? Air musyammas. Air kita tok, air yang berada dalam bejana yang diperbuat daripada logam, yang bukan emas dan perak, yang tercemar di panas matahari di negeri panas. Contoh yang buah air dah geleng. Dok buah air dah geleng, buah air dalam tong derang tu, orang buat besi tu lah. Duduk tengah panas. Air tu bersih dah. 2 kolah. Tapi kita nak ambil tu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kena bawah matahari panas sangat. Dia boleh nyakit air gitu. Sebab tu yang makruh kita guna. Air itu makruh digunakan pada tubuh badan saja. Apa tubuh badan? Nak berwuduk tak boleh lah. Kerana mendatangkan mudarat. Tetapi jika air itu digunakan untuk membasuh pakaian, tak apa. Dan lain-lainnya. Atau ianya telah kembali sejuk, maka tidak makruh menggunakannya. Tapi kalau air itu sejuk dah, tak apa. Macam kita derang lah, musim air derang. Derang kan bekas panas kan, besi ya. Kita tok. Macam air kita tok tengah panas. Air tok tengah panas, dia panas sangat, kita nak guna makruh. Dia suci, dia air mutlak dah tu. Dia air suci lagi menyucikan, tapi makruh kita guna sebab dia duduk tengah panas yang melampau lah. Di negeri panas. Kalau kat kita panas sikit-sikit ni tak apa. Kadang-kadang kita masuk bilik air kita, air kan kita tubik tau. Daripada koloh kita ku, daripada taki kita tu panas gitu. Tak apa, tapi biarlah sejuk sikit. Kan panas kan, netuk habis. Buat basuh punggung, buat basuh apa tau. Kemudian yang ketiga, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air tu suci tapi tak boleh nak buat menyucikan. Tak boleh nak buat ambil wuduk, tak boleh. Iaitu ada 3 jenis lah. Air mustakmal. Air mustakmal ni air yang kita guna dah. Kita ambil air semayang, ni air yang bawah ni. Air yang jatuh tu air mustakmal. Tak boleh lah, dia suci tapi kita nak menyucikan pula tak boleh lah. Okey. Air mustakmal ni air yang kurang daripada 2 kolah. Telah digunakannya bagi mengangkat hadas besar, hadas
pada basahan pertama pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib, atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis dan air itu tidak berubah atau bertambah timbangannya. Tapi kalau kita ambil air semayang, kita ambil air semayang lah kolah, kita ambil air semayang lah kolah, air tu nitik pula lah kolah, tak apa. Kita ambil lah kolah pula, tak apa, sebab air tu nitik dalam kolah. Kecuali kita nak ambil ni, itu makna nama dia air mustakmal lah. Air mutaghayyir. Apa makna air mutaghayyir ini? Air yang berubah. Air yang berubah salah satu daripada rasanya atau warnanya atau baunya dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti gaharu, nela, dakwak, kopi, teh dan seumpamanya, hingga berubah nama air mutlaknya. Tetapi jika berubah kerana lama bertakung atau kerana lumpur dan tanah atau kerana daun kayu yang jatuh ke dalamnya, maka air itu dihukumkan air yang suci lagi menyucikan. Tak boleh air teh, air nyo, air itulah air kita buat air kopi, tak boleh. Tapi kalau air tu, air kolah banyak, tapi air jatuh daun-daun kering tu tak. Tak apa dah air tu. Ia tetap air mutlak juga. Kita boleh buat. Lepas tu muslimat kata, Allah Ustaz saya, banyaknya lumuk dalam kolah. Boleh tak guna ni? Boleh. Ada masalah? Lain lah. Tak cicak. Ustaz saya tak cicak banyak. Dalam kolah. Tak boleh ha. Tak boleh ha. Sebab ia merubah warna jadi hitam dah. Ni kalau air lumuk tak apa muslimat. Air lumuk tu kita boleh guna. Sebab lumuk tu pun dia bukan najis. Dengan syarat cukup lah 2 kolah tak. Okey. Air muqayyad. Air muqayyad ni air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air tebu, air kelapa dan seumpamanya. Ini air muqayyad. Jenis air ni tak. Air yang keempat, air yang tidak suci lagi tidak menyucikan, iaitu air mutanajis lah. Air itu sendiri tak suci. Dan air itu sendiri ada najis dan dia tidak boleh digunakan. Tak. Dia sendiri, sifat air itu sendiri dah tak najis dah. Maka dia tak boleh nak kita guna buat selain daripada tu. Nak buat apa-apa tak boleh. Air itu dikira bernajis apabila najis terjatuh ke dalamnya, sedangkan ianya sedikit lah, tidak sampai 2 kolah. Ataupun sampai 2 kolah, bahkan lebih, tetapi berubah sifatnya. Sama ada berubah itu salah satu daripada sifatnya, iaitu rasanya, baunya dan warnanya, dengan sebab termasuk najis ke dalamnya. Air ni, kalau najis masuk sikit je, tak, ia masuk sikit je, tak apa. Contohnya tak cicak, tak berubah apa-apa, sikit je masuk. Tapi kalau banyak, sampai ia berubah, air itu tidak boleh digunakan. Muslimat kena faham betul-betul lah. Walaupun dia sampai 2 kolah. 2 kolah tapi banyak ni. Tak cicak banyak, jatuh pas jadi gelap no. Tak boleh guna air tu. Walaupun dia 2 kolah, tapi dia berubah warna dia, ataupun dia berubah sifat air tu berubah lah. Dia jadi bila kita tiung tu dia bayi busung. Tak boleh lah. Maknanya kena pandai-pandai Lepas tu kata muslimat, bila ayam jatuh dalam laga. Dulu biasalah ayam jatuh dalam laga. Sebab orang laga dulu tak ada kerek, ia ada gitu je tak. Mana ayam jatuh, tapi ayam jatuh tu siapa busuk air. Tak boleh. Tak boleh guna air tu. Air tu adalah air yang najis. Walaupun dia banyak. Kemudian lagi, air tidak dihukum bernajis kiranya tanpa sengaja terjatuh ke dalamnya bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika ianya dibunuh, seperti lalat, lipas, semut dan cicak, dengan syarat bangkai itu tidak mengubahkan sifat air. Contohnya lah, air najis jatuh dalam bekas kita, lalat jatuh, maknanya tak najis air itu, sebab ia tak ubah pun sifat air. Walaupun air itu sikit tak. Lalat ni Nabi ajar, kalau ia jatuh dalam air kita kena selang. Tapi kita dah Ustaz Zahir, kita dah akan dah tergamuk dah. Tak apa kita kaya air. Kalau kita tak ada air, kita telam macam. Tapi dari segi hukum, sebab tu kita kena belajar dengan syariat. Kita rasa sebenarnya sebab sayap lalat tu dia satu racun, satu penawar. Sebab tu kita selang lah. Kita jangan bazir, buang je lah. Memang tak lalu, tak apa lalat. Tak, bukan tu. Cicak pun gitu juga. Dengan syarat tak berubah lah. Kalau cicak banyak, siapa goreng cicak tak boleh lah. Saya pernah muslimat masuk sambal bilik. Pasal duduk dengan arwah mertua, dia buat sambal bilik ni, tak tahu masa mana, tiba-tiba tengah-tengah kaca tengok cicak seko. Allahu Akbar. Tak lalu lah mana rendang kuali tu, padahal tak ada benda, dah basah tak ada benda, tapi nak ayat geli liur kita tak. Tapi tak boleh hacap pun gaul, goreng cicak nak makan bilik pula. Buang cicak makan bilik, tak boleh makan lah tak. Na'udzubillah. Biasa orang-orang tua dulu. Sedap ni minum air kopi tak tudung.
Tak biasa dah. Minum tengok. Dah belebak, dah nerak, dah cicak lah dalam bekas air. Biasa Sebab tu Islam suruh tudung. Sebab tu muslimat, bila malam pinggang-pinggang ada tasing kita tu, kita kena basuh belaka. Saya rumah dan saya basuh orang rumah saya settle belaka. Memang dia tak boleh. Sebab dia belajar. Sebab ustaz kata dah, sebab tu saya tengok rumah-rumah orang kadang-kadang. Rumah-rumah muslimat kita, bila kita pergi dapur, dia telenggok je minyak, dia goreng ikan tu, dia tak tudung. Tudung belaka muslimat. Lidak dia, jilat-jilat dia syaitan. Jilat dia jin lah. Syaitan ni jin. Syaitan ni jin juga. Dia jenis jin juga. Jin ni dia yang pertama jahat. Jin jenis dia syaitan. Yang kedua jin macam manusia. Ada jin baik, ada jin kafir, ada jin Islam. Itu dia. Batu kena tutup muslimat. Tutup. Minyak kita nak guna lagi, kita tutup. Nak ubah lalu latar pewe, pecah habis ya, panas. Tutup. Lepas pada tu tutup sikit. Maksudnya jangan hilang panas sikit tu. Lepas tu kita tutup. Tutup sebab kita tak nak makanan kita dijilat oleh iblis, syaitan lah. Kita nak jaga. Sebab tu muslimat nak pilih-pilih makanan berjalan tu kena cari hot tudung. Hot tutup. Tak. Bukan saja kebersihan kita nak jaga, debu-debu tau. Debu banyak. Singgah di makanan dulu kalau tak tutup. Kecuali tengah orang mari ramai nak beli, nak tutup tau. Nak layan tutup sekarang, nak layan pelanggan sekarang. Tu lain lah. Muslimat kena betul-betul jaga lah. Kebersihan ni memang kena jaga sungguh. Kemudian lagi muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga air tidak dikira bernajis jika terjatuh ke dalamnya najis yang dimaafkan, seperti debu-debu najis yang berterbangan yang suka dijaga. Macam tadilah. Maknanya debu-debu najis yang suka kita nak kawal. Contohnya ke tepi jalan banyak tai lembu. Contoh kapur lah, sini ada tai lembu dah lah ni. Kapur pun jarang tai lembu. Tiba-tiba maknanya naik debu tak. Kalau banyak sangat, siapa nampak tai, siapa nampak ngecik, siapa nampak tai lembu di goreng pisang tu. Tak boleh lah. Macam tadi maafkan kau. Tak bau kereta mari tengok tai lembu pun berdebu naik. Itang goreng pisang tu tak boleh, jelas najis. Dimaafkan tu sikit-sikit. Tak boleh kira muslimat ni. Mentang-mentang kata nak dok najis kau, faham makan je. Tak? Kena jaga betul-betul Okey. Atau najis-najis yang sangat halus lah, yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa, seperti najis yang berada pada kaki lalat. Dan percikan air kencing yang tidak dapat dilihat. Kadang-kadang kita kecing kan tak tahan tak lalu ngecik sikit-sikit. Kalau main ngecik bu ngecik tu ada lihat najis ini tidak dimaafkan sikit-sikit. Kita tak perasan tau. Kita jaga dah. Kita jaga adat dah masuk tanda tu. Duduk molek dah. Tapi kadang-kadang kita tak nampak yang ngecik sikit-sikit tu dimaafkanlah. Atau bulu-bulu najis yang sedikit, yang tidak melebihi 3 helai. Bulu-bulu najis maknanya sikit je, dimaafkan. Kemudian dia kata atau binatang yang buntuknya bernajis kemudian dia terjatuh ke dalam air. Benda buntuk bernajis, kucing contohnya duduk dengan kita, air jatuh kejap itu naik balik, dimaafkanlah. Memang kita rasa tak nampak tahi lah, tak nampak najis lah pada punggung dia tu. Jadi atau bekas mulut kucing. Kucing kalau dia minum air kita, dia tidak najis itu najis. Atau kanak-kanak yang makan benda najis lalu dia menghilang diri tanpa diketahui mulutnya sudah terbasuh ataupun belum, kemudian dia minum air, maka air baki minuman itu dihukumkan tidak bernajis. Lepas tu orang tanya, Ustaz Zahid, bulu kucing najis tak? Bulu kucing najis tak? Kalau sikit-sikit dimaafkan, kalau banyak stokor maka dihukumkan najis. Macam rumah kita kata semayang, sikit-sikit tu dimaafkan. Tapi kalau banyak stokor itu, dia najis lah. Kalau sikit-sikit apa, maksudnya stokor banyak tu, dia najis lah. Ya geser itu tak apa, sikit-sikit je lah, lekat-lekat tu. Okey, sebab dia antara yang tidak
Tak boleh nak elok jugalah. Dimaafkanlah. Tapi kalau banyak tak boleh, muslimat itu tak najis juga. Banyak lah, maksudnya banyak lebih ada 40 lah ke banyak stokor maknanya banyak. Stokor maknanya banyak. Kalau atas jadah sikit-sikit tu tak apa ni, kalau main stokor banyak tu kita boleh buang kan. Ni tidak boleh dielokkan, sikit-sikit tu tak apa, dimaafkan. Sebab kucing ni dia duduk sama dengan kita. Dia duduk bersama, dia hidup bersama dengan kita. Tapi tidak semudah kita kata nak tidak najis lah ke, tidaklah. Ukuran air 2 kolor. Ukuran air 2 kolor. Bekas 4 segi. Tak nak ukur. Ukuran lebar dia tiap-tiap seginya dan dalamnya ialah 1 hasta suku. Sehasta. Petok kita ukur sehasta. Sehasta ni 1 hasta suku. Sini panjang ni contohnya sehasta suku dia kata. Panjang dia sehasta suku, kita buat dalam pun sehasta suku juga. Itu hak bagi petok. Bekas petok. Sebab tu kata 2 kolor ni bukan nanti besar gitu muslimat, bukan. Kita tak bayar kalau sejik lah. Beledi hak kita beli, bedi hak besar tu kan. Lepas dah 2. Lepas dah 2 kolor. Tengok ni ukuran 4 segi muslimat. Kita ukur dia sehasta suku. Lepas tu dalam dia sehasta suku, beres lepas. Lepas tu dia kata pula bekas bulat macam beledi kita kan. Ukuran 1 hasta rentah bulatan. Kita rentah bulatan ni sehasta je. Beledi besar kita beli, hak kita buat ubuh air takut tak ada masa, takut tak ada air kan. Lepas tu dia kata dan bawah dia 2 hasta setengah dalamnya. Dalam tu 2 hasta. 2 hasta lah. Ini ukuran dia. 2 hasta setengah. Sehasta, 2 hasta setengah. Hak dalam. Dah lepas dah beledi kita. Beledi kita hak kita beli beledi biru, beli merah tu. Hak bulat besar tu lebih lepas lah. Kalau kita duduk dalam tidur boleh. Sebab tu kita ingat ke Allah saya ingat ke Allah besar-besar kan, tak gitu je sukatan dia. Sukatan dia memang kita kata gitu je dah. Lepas tu beledi besar kita. Hak kita guna waktu ada air tu kena pastikan kalau beledi besar gitu tak apa. Tak jatuh air ke kita ambil dia jadi air mustakmal dalam tu boleh gunalah. Air mustakmal hak kita guna nitik tu. Macam dalam kolah kita ambil dah kolah yang jatuh tu dak mana nama dah makna boleh guna sebab jatuhlah kolah tu balik. Okey. Sebahagian-bahagian najis. Muslimat belajar dah ni kita ulang balik. Belajar sama muda Ustaz Zahid, amalan ni dak belajar mana lagi. Kita belajarlah kedah ni. Bahagian-bahagian najis yang pertama najis berat, najis mughallazah. Najis mughallazah iaitu anjing lah, anjing, babi dan keturunannya, kedua atau salah satu daripada keduanya. Contohnya najis mughallazah ni kambing contoh anjing dengan babi. Lepas tu anjing yang nikah dengan kambing. Kita tahu dah. Ni muslimat kita tahu dah. Kambing ni berbuting sebab anjing ni, sebab tak ada kambing datang. Anjing dia dok mari, lepas tu dia beranak muslimat, najis anak dia tu. Dia hukum mughallazah, tak boleh sembelih. Sebab dia hukumkan anak anjing. Muslimat batu pada keturunan dia ataupun salah satu. Tu termasuk salah satu kalau kita jelas dah. Ustaz Zahid sini kawasan babi ni. Babi duk main lembu tu, beg anak lembu. Tapi kita sahih dah sebab tak ada pun lembu jatang, ada lembu tin ni, lepas tu duk berkeliaran babi. Tiba-tiba tu beg anak lembu. Kita jelas, kita sahih dalam tu memang daripada baka babi haram. Faham tak muslimat Ustaz Zahid kan lembu juga. Betul lembu. Tapi benar dia. Dah kalau dok tahu Ustaz Zahid, dok tahu makan gi ya. Moga dok tahu. Dah. Macam orang jual pisang kau. Orang jual pisang. Dak mak obat jual pisang ke teberai. Kita kata orang pun kata pak mak tu hak jual orang pisang ni boleh dengan orang mak obat Kita asal tanya, mau beli pisang dengan mak obat ke dak aku nak beli balah pula dak wajib kita usul. Tapi walaupun begitu muslimat, walaupun tak wajib kita usul, tapi dia juga memberi kesan pada hati kita. Dah tak tahu Ustaz Zaid. Sebab tu Islam suruh kita berhati-hati dalam memilih makanan. Nengok lambat jumpa gomor lalu.
Mamak jumpa komo. Ambil ganga mulut, kenyang. Tak lihat gitu. Sebab bahaya makanan ni, ia memberi kesan pada iman kita, pada hidup kita. Sebab apa? Sebab Nabi kata dah, daging yang tumbuh daripada benda haram, fannaru aula biha, neraka layak. Lepas tu kadang-kadang kata, buat apalah degil sangat anak kita, buat apalah degilnya anak murid kita ni. Rupanya makan dengan terawa kali. Walaupun kita kata tidak tahu, Ustaz Zahir budak-budak. Betul, muslimat. Tapi dia akan memberi kesan kepada pertumbuhan dia. Jangan buat main makanan ni. Kena jaga sungguh. Tak? Kena jaga sungguh buat makanan. Nak jaga tu payah Ustaz Zahir. Memanglah betul dah payah. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ialah semua najis yang bukan najis berat dan bukan najis ringan. Iaitu bangkai, kecuali bangkai ikan. Ikan halal Sebab tu kita makan ikan mapuh. Jarang nak cari ikan hidup. Kecuali ikan air tawar. Ikan. Kemudian belalang. Belalang, tak apa yang mampu pun, kita nak goreng boleh. Sedap belalang. Muslimat dah je makan belalang. Saya masa budak kecil, saya cari belalang dalam rok keladi. Saya kutik, saya pacok, saya bakar, saya makan. Sedap. Cekbek kena ada cekbek. Cekbek ni pepatung. Kita panggil cekbek. Kita zaman budak-budak ni, antara budak-budak yang aktif duduk dalam rok sokmo. Kita igak cekbek, kita berbakar perak-perak, kita makan perak-perak sedap. Muslimat orang kata wahai kecil malang, orang tua dah betul ke tak? Orang tua kata kalau wahai kecil malang ambil cekbek tu bakar makan, dah kecil macam. Pepatung. Saya makan, dah boleh makan kedok. Zaman budak dulu, tapi kalau belalang boleh makan. Pepatung tu dah sedap mana-mana lagi. Ingat lagi benda ni. Kita zaman budak-budak dekat katok ya makan mak oi. Katok dak akal. Kanu melelai makan Melaka, lambat jumpa. Gondang makan. Gondang kan. Tapi orang dak boleh makan dah gondang kedian-kedian tu, dia kata bak gondang makan telur lintuh. Gitu orang kata. Sebab orang dak tahu sakat mana, tapi kita memang dak makan lah. Bila dah tua-tua ni dak makan, dah siput seduk dak makan, dah lalu nak makan. Dulu saya cari gondang berguning-guning. Benda masuk merah. Dak makan, kita makan. Orang ulu makan. Sedap. Kita goreng belada sedap. Sedap muslimat. Ni baru ada dah kawasan kampung saya tu jadi perumahan Melaka dah ni. Ada dah. Ada dah. Okey, muslimat. Jadi najis mutawassithah ni semua semualah. Darah, dia kata nano, lain-lain najis yang tidak dimaafkan yang terdapat padanya. Kalau ada darah di baju semayang kita ke, ada apa-apa, tapi kalau kecil je dimaafkan. Tiba-tiba ada darah sikit, darah nyamuk ke kena tudung kita, tak apa. Dimaafkan sikit, dimaafkan. Tidak apa. Macam getai dia panggil. Tai dia kita sakut baju dia ada tai labik tak dia? Tai laba panggil tau. Hak cek bitik-bitik dimaafkan. Baik sikit dimaafkan boleh ya. Sikit tak apa. Kalau banyak tak boleh. Kalau sikit dimaafkan. Sikit je. Sikit dimaafkan. Titik gitu je tak apa, sikit-sikit. Kalau banyak tak boleh sebab dia jenis najis. Najis ni sifat dia kena buang dulu dia. Kena basuh dulu dia. Tak kena buang dulu air najis tu barulah boleh basuh. Sebab tu kita tak boleh basuh capur kain darah, kain apa ke. Contohnya orang puang kita ni kan pakai seluar dalam tau. Ada keputihan apa. Kita pun capur selalu. Tak boleh najis. Kita basuh dulu luar dalam kita tu. Kita basuh ganyan dulu. Baru kita capur dengan baju lain. Sebab tu kena beralu lah. Kena ajar anak puang kita. Kena khabar cucu-cucu kita. Okey. Kemudian lagi najis mutawassithah tak ada tak? Bahagian badan binatang yang bercerai. Dengar ni muslimat. Bahagian badan binatang yang bercerai semasa hidup kecuali ikan, belalang dan bulu dari binatang yang halal dimakan. Najis mutawassithah juga termasuk
Misalnya kucing, atau bukan kucing, ayam. Tiba-tiba peha dia putus. Putus daripada dia, kaki dia putus daripada dia. Kita tak boleh makan dah, najis. Putus. Kalau melih apa? Bahagian badan binatang yang bercerai semasa hidup. Dia masa hidup, tiba-tiba putus kaki, putus peha. Kita kata sedap peha ayam putus ni, kita ambil masak, tak boleh najis. Jadi bakar. Tak. Tapi hak sembelih apa mak hak sembelih hak petikai lah. Macam lembu, tiba-tiba lembu patah Allah, kita sayang Ustaz Zahir. Kita pun balik gula tak boleh. Tak boleh muslimat ketika dia masih hidup. Hak sembelih lain. Sembelih halal belaka. Halal belaka otak, barang dalam, lidah jelek, halal belaka, sedap belaka. Tu tak apa makan. Kecuali ikan tak apa. Tiba-tiba ikan putus dua. Tengah hidup itu pun putus dua. Tak apa makan, tak, ya halal. Ia bukan najis. Okey. Kemudian muslimat yang dirahmati Allah, susu binatang yang haram dimakan dagingnya kecuali susu manusia. Orang kata susu rimah tak boleh. Susu singa tak boleh. Awak lelah tu setakat mana awak lelah wallahu alam. Setakat mana wallahu alam lah. Sebab dia kata dari segi hukum, susu binatang yang haram dimakan dagingnya kecuali susu manusia. Susu misalnya kalau ikut kok tak boleh dah ke? Orang ni tak tahu nak buat apa cara mana Tok Bomo, baik tak baik macam nak ambil susu rimah, nak ambil mana susu rimah, pelawak. Yalah wallahu alam tu kok nak berobat ke guana-guana mungkin dia ada. Wallahu alam Ustaz tak tahu dah tu, tapi orang kata betul. Orang tanya kat Ustaz Zahir, dah susu rimah jumpa atas tu susu rimah ke susu jin? Pandai ya tak. Susu kambing tak apa. Kambing kan tak. Tengok orang Palestin tak, dia tunjuk dah benda ke tak. Dak isak di kopek gitu je, isak di kopek lembu nyak dak lapar susu. Allah lah. Tak sapati nak tengok sahabat kita di Palestin tak. Saya tak nak tengok muslimat scroll semua, tak nak tengok, bukan rasa bukan simpati, tak sapati nak tengok. Subhanallah. Kemudian nanoh, muntah air kecil. Betul kata Ustaz Zahir muntah. Kalau muntah membatalkan puasa tak? Muntah dengan sengaja. Kalau kita muah-muah sikit muntah tu tak batal puasa. Jangan bertindak ni muntah dengan sengaja. Korek suruh muntah. Batal. Tu tak boleh baru batal. Kalau loyo-loyo sikit rasa nak muntah sedap, tu ada salah. Tiap-tiap cairan yang memabukkan seperti arak dan lain-lain lagi. Arak, air ketung. Air ketung ni kalau dak capur barang lain dak mabuk. Tapi kalau capur obat nyamuk, capur manusia ni mental dia ke manusia ni memang buat macam-macam nak suruh jadi mabuk. Capur tak lembu bunyi kata. Air ketung capur tak lembu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilai. Nyakit sungguh manusia ni. Okey. Mazi, air mazi najis. Iaitu air galok. Air mazi ni air galok. Muslimat air mazi, air galok. Sebab apa? Sebab ia keluar ketika perasaan mari syok. Lepas tu budak-budak remaja bila kita ceramah, bila dia tengok YouTube muslimat jangan main anak-anak muda. Asal kata lelaki puang. Dia cerita ke kawan dia. Dia kata aku cakap dengan kasih aku, dia kata bab-bab ni cakap benda lucah. Dia kata tiba-tiba berasa air keluar. Itu air galak tu. Air syahwat. Kalau kau muncul syahwat tu air mani. Kalau hak tubik syahwat ni, hak tubik gitu air gelenyar panggil. Air galak buat air gelenyar lah. Air pun ada air gelenyar, ada gelenyar. Ya tubik masa gelenyar. Masa kemuncul syahwat tu air mani. Air mani dia tak najis, tapi dia bila keluar wajib kita mandilah mengangkat adab saum. Air galak ni berwarna putih atau kuning yang keluar tatkala kebangkitan syahwat. Maknanya air galak kita boleh beza. Air wadi. Air wadi ni air iaitu air berwarna putih keruh, bersifat kental, kenyal sikit.
Ya tu sikit. Dia pekat sikit ya rasa air dia, air wadi ni. Ya macam lei sikit. Bersifat kental sedikit yang keluar dari kemaluan tatkala membuat sesuatu yang berat. Kita buat kerja muslimat kita pergi mari gotong royong masak ni kenduri apa lengah duk dapur mari kita tubik kan, bukan keputihan. Itu tubik air tu. Maksud itu adalah air wadi. Air wadi ni air kepenatan, air kita buat kerja kuat. Tak. Yang keseterusnya tahi. Tahi muslimat kena tahi. Tahi bukan tahi hidung. Tahi orang kita begok. Iaitu meliputi tahi manusia, binatang, ikan dan tahi binatang yang tidak mengalir darahnya. Tahi ikan ni ikan bilis atau mana-mana ikan yang kecil dimaafkan. Sebab tu muslimat kata Ustaz Zahir, ikan bilis tu dah kita makan tahi dia dimaafkan tak apa. Dimaafkan najis dalam tubuh badannya menurut ulama fiqh sebab sukar membuang najis tersebut. Sebab itulah kita anak bilis tu tak apa. Tapi kalau ikan tak boleh muslimat. Ikan besar tu kita kena buang perut-perut dia. Orang Arab dia bakar ikan, dia basuh gitu dia bakar. Dia tak buang perut, dia tak belah perut. Lepas tu dia makan. Tak boleh sebab apa dia tak buang najis, maka najis dalam tu mengalir dalam perut ikan tu. Tak boleh kita yang ikut kita. Kita mazhab Imam Syafi'i kita najis. Kita kena buang perut ikan. Kecuali kita sia-sia dah, kita ambil hati, kita ambil perut tu, kita bersih dah. Nak ikan ya. Ikan ya sedap benda gitu dah. Kalau kita singgah-singgah kan saya suka sangat. Ambil belaka organ, tapi belah-belah dulu buang tahi Sebab kita tengok macam gati, putih, besar sikit ikan ya. Muslimat kena tengok malah nak ambil pun belah dulu, sebab ada najis dalam. Belah kena hacur lah. Hacur ya, tapi sedap memang suka, saya suka sangat. Hati telur dah. Lepas tu saya ambil perut dia tapi basuh. Kita belah, kita buang najis dalam, kita berbasuh, kita masak. Kokok-kokok gitu Sedap tak? Bahaya ingat pada ikan. Tak. Tengok pala lah apa dah tak masuk lagi. Tak. Okey muslimat dan tahi binatang yang tidak mengalir darahnya lah. Okey. Yang ketiga, najis rengang mukhaffafah. Hak paling ringan sekali, iaitu air kecil kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apa-apa makanan dan minuman selain daripada susu ibu. Anak lelaki anak puan tak? Anak puan tak? Najis mukhaffafah paling ringan sekali. Budak lelaki, bayi lelaki tak sampai umur 2 tahun minum susu mak semata-mata. Dah Ustaz Zahir kita beri air masuk mak ke dia? Tak boleh najis mutawassitah aja dia. Dengan syarat dia tak capur benda. Itu dia panggil najis mukhaffafah. Apa makna mukhaffafah? Ringan. Najis ringan. Najis yang dimaafkan. Kalau ada yang kecil pun buat gitu je. Pasal sepok gitu okey beres dah. Okey, pukul 4 dah tak? Tak, asal ke apa? 4.14. Kita perhabis muka surat ni Muka surat 75, yang kedua kita sambung akan datang pula. Kemudian cara-cara mencuci najis. Caranya adalah berbeza-bezalah mengikut perbezaan jenis najis. Yang pertama najis berat. Najis berat ni. Najis berat benda muslimat, babi, anjing dan keturunannya ataupun salah satu. Macam tadilah. Salah satu tu maksudnya kambing dengan anjing. Tubik anak kambing. Maka anak tu jadi najis sebab hasil daripada anjing. Caranya, cara nak bersih ni, caranya ialah dengan menghilangkannya air najis. Buang dulu. Tak, buang dulu baunya, rasanya atau warnanya. Kemudian tempat yang kena najis itu dibasuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali. 1 kali daripadanya dibasuh dengan air yang bercampur tanah. Masa mana Ustaz Zahir? Mula-mula ke? Tak apa, mula-mula pun boleh. Dengan syarat buang dulu najis tu. Ada tahi anjing. Jangan pakai beruh lalu, tak boleh muslimat. Jangan bila kita mentang-mentang ada tahi anjing, kita pun ambil air beruh lalu. Jadi najis tu kata rawa. Salah. Kita ambil dulu. Ambil dulu sabuk ke, ambil apa-apa kotah ke, ambil buang dulu. Barulah basuh dulu. Barulah kita basuh dengan air seluk sekali. Lepas tu bilah pula 6 kali dengan air putih. Ataupun nak basuh dengan last sekali. Ataupun pertengahan. Basuh dulu dengan air. Lepas tu
basuh tengah tu basuh air seluk ikut terserah. Yang penting 7 kali, sekali mesti air tanah, air seluk lah. Okey. Wallahu alam, kita tangguhlah. Ada soalan? Saya buka, Ustazah buka soalan sikit kok muslimat nak tanya. Waalaikumsalam. Telur binatang tu macam telur buaya, telur ular, tak boleh. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Kita boleh makan telur hak kita makan. Makan telur buaya, makan telur bewok, tak boleh. Telur penyu tak apa. Boleh. Dia penyu tak boleh makan, telur dia boleh makan. Najis dia sikit itu. Udah besar buat. Kalau najis banyak dimaafkan sikit sangat. Kalau hak banyak tu kena buang. Kalau macam ke belakang udah sikit je tak, dimaafkan. Baik sikit je. Kita bersih lah. Tak boleh. Tak ada setakat mana. Kalau mazhab Hanafi boleh pegang je, tapi kita mazhab Syafi'i tak boleh. Kita berpegang tak boleh lah. Kalau mazhab Hanafi boleh mayan je, ia halal. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i tak boleh. Kita berpegang pada mazhab kita tak boleh lah. Sebab dia najis mukhalazah. Najis mukhalazah. Air liur dia tu pun najis dah. Tengok kita bila kita sentuh dia, kita kena samak dia. Orang buat mudah lah ni sebenarnya dari segi hukum ni. Tak, wallah. Yalah betul lah tu, sengaja nak sentuh. Memang kita bila kita basuh, bila kita basuh, bila kita kering kita tersentuh dimaafkan. Tapi kalau nak sengaja sentuh apa matlamat kita? Tak boleh lah. Okey, kita tutuplah pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ada bawa tu buah kanji orang panggil. Buah kanji RM5 sebekah. Orang ulu adalah yang ambil lautan.